Mei 13 tahun ini 51 tahun sudah. 51 tahun kita laluinya. Bukan semua orang dapat melalui zaman itu. Ada, kalau ada pun usianya mesti 68 tahun. Masa berlakunya peristiwa itu dia berusia dalam 17. Maka masih lagi ingatan dia. Tapi kalau usianya 60 tahun, 50 tahun, tak mungkin dia akan tahu sebab dia baru dilahirkan. Dari itu, petang ini saya hendak berkongsi dengan tuan-tuan semua terhadap peristiwa 13 Mei ini. Sejak 50 tahun ini, berbagai tulisan, berbagai analisa, berbagai cara mereka memperkatakan peristiwa 13 Mei. Ada yang berkata dalam soal rasis, ada yang bercakap soal politik dan sebagainya. Tetapi hakikatnya Mei 13 berlaku bukan secara spontan. Dia berlaku melalui satu evolusi. Evolusi selepas 12 tahun Melaya ataupun Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia merdeka. Sebagai seorang yang terlibat dalam peristiwa 13 Mei dari segi merakamkan dan ikut serta dalam beberapa demonstrasi dan sebagainya yang saya hadir sebagai seorang petugas, saya amat tahu apa masalah peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei ialah pertembungan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Tetapi yang menjadi mangsa ialah orang miskin. Yang bergaduh miskin, yang kena gaduh pun miskin. Yang berparang pun orang miskin, yang kena parang pun orang miskin. Itu Mei 13. Wahal Mei 13 berlaku ialah kerana pertembungan antara yang kaya dengan yang miskin. Ia bermula dalam pilihan raya umum tahun 69 itu. Kedua pihak untuk menangani isu rakyat menggunakan isu-isu kemiskinan. Pihak parti pembangkang yang hendak meraih kekuasaan seperti DAP, Parti Gerakan, PAS sendiri, di dalam ceramah-ceramahnya juga memainkan peranan sentimen rakyat miskin. Dari itu, rakyat miskin ini mengikut kelompoknya. DAP memperkatakan bahawa rakyat miskin ini juga daripada masyarakat Cina. Parti Gerakan berkata bahawa mereka orang Cina miskin ataupun kaum pekerja pun miskin. Jadi orang pekerja pun miskin. Kita sudah maklum bahawa Parti Gerakan ditubuhkan oleh bekas-bekas pemimpin Kesatuan Sekerja. Gerakan bukan satu parti perkauman. Dia satu parti yang mendapat idea daripada gerakan buruh di negara-negara lain dalam dunia. Dari itu gerakan bercakap. Itu sebab kalau kita lihat adalah pelik, presiden atau pengusinya yang pertama ialah almarhum Datuk Datuk Syed Hussein Alatas, pernah menjadi Naib Chancellor Universiti Malaya. Adakah Syed Hussein ini tidak Melayu atau tidak Islam atau tak menjaga kepentingan Melayu? Tetapi dia berjuang atas garis yang dia gunakan selalu, iaitu korupsi. Walaupun korupsi masa itu tidaklah begitu luas seperti sekarang, tetapi ada. Jadi kalau kita lihat dari segi pertembungan ini, PAS juga masa itu di dalam ceramah-ceramah juga membangkitkan soal orang Melayu.
membangkitkan juga isu perkauman. Dia juga menyerang orang-orang Cina dan juga kegagalan UMNO menjaga kepentingan orang Melayu. Jadi keseluruhan masa itu confused, celau dan keliru. Apakah yang menyebabkan berlakunya peristiwa 13 Mei? Itu adalah satu persoalan. Berdasarkan perspektif Tengku, kerana komunis, berdasarkan buku laporan kerajaan, white paper, kerana komunis, kerana analisis subversif, kerana DAP perkauman. Tetapi alaminya merasai peristiwa 13 Mei. Bagaimana haruk pikuknya orang berlakunya peristiwa 13 Mei. Kena ingat ya tuan-tuan ya, ada dua tokoh waktu berlakunya peristiwa 13 Mei ini yang memahami sebenarnya tolak Tengku Abdul Rahman. Dia anak bangsawan, feudal, kerabat di Raja Kedah. Dia tidak memahami isu politik. Yang memahami isu politik ialah dua orang. Satu Tun Razak, yang masa itu timbalan Perdana Menteri. Yang kedua Tun Dr. Ismail, yang letak jawatan tak bersetuju dengan Tengku dalam beberapa isu. Mungkin dalam isu keluarkan Singapura dari Malaysia, menawarkan diri kepada Tun Razak untuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Ingat, tanpa kedua mereka ini, iaitu gandengan Tun Razak dan Tun Dr. Ismail, tak berlaku ataupun tak kita nikmati keadaan hari ini. Kerajaan patutnya jangan sembunyikan lagi peristiwa 13 Mei sebagai satu titik hitam, sejarah yang buruk. Kita mesti mengambil peristiwa 13 Mei dan tarikh 13 Mei itu secara positif. Itulah dia kemuncak solidariti rakyat Malaysia, perpaduan rakyat Malaysia kerana 13 Mei. Tentu tuan-tuan marah. Tapi saya melihat peristiwa 13 Mei ini sebagai titik tolak perpaduan negara yang sebenarnya. Sebenarnya peristiwa 13 Mei kena diiktiraf sebagai hari perpaduan. Sebab apa saya kata perlu diiktiraf sebagai hari perpaduan? Kerana ciri pertamanya, di situlah komprominya antara orang-orang Malaysia ini, terbentuknya dasar ekonomi baru. Bersatunya orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, Dayak, Murut, Kedazan dan sebagainya, menerima dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi barunya ialah serampang dua mata, membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat, memberikan peruntukan-peruntukan khas kepada orang Melayu, termasuk 30% apa-apa pun untuk orang Melayu. Ini diterima oleh berbagai kaum dalam majlis perundingan masa itu. Dari itu 13 Mei ini jangan dilihat dari segi negatif. Tun Dr. Ismail melihat dari segi bahawa berlakunya pergaduhan ini ada peranannya kongsi gelap. Dua-dua pihak, iaitu orang Melayu dan orang Cina. Untuk nak mengamankan keadaan ini, Tun Dr. Ismail mengambil langkah yang drastik, menangkap dan menahan semua orang yang ada rekod polis di Kuala Lumpur, dihantar ke Pulau Jerjak untuk nak mengurangkan bebanan berlaku lagi pergaduhan kaum itu. Dari itu tuan-tuan, pergaduhan kaum ini saya rasa politiknya tidaklah segitu banyak. Banyak orang bertanya, adakah Lim Kit Siang
orang main peranan perkauman, secara jujur saya kata bahawa dia tidak ada dalam senarai nama yang nak diberikan sebagai seorang hero ke, seorang tertuduh ke dalam peristiwa 13 Mei. Dia budak muda bertanding di Parlimen Segamat, tidak salah saya. Tak masuk dalam senarai itu. Di dalam kempen pilihan raya sebelum saya ke Kuala Terengganu, dulu kempen lama. Walaupun saya bukan orang politik masa itu, orang yang membangkitkan semangat perkauman ini ialah Goh Hock Guan, ahli Parlimen Bangsa. Goh Hock Guan lah orang dia yang membangkitkan ia. Dia telah pun meninggal dunia. Jika dia hidup, bolehlah ditanya dengan dia. Dialah sebenarnya orang berperanan membangkitkan isu perkauman di kalangan anak muda di Kuala Lumpur, bukan seluruh negara, di Kuala Lumpur. Kemudian itu seorang lagi tokoh DAP, Fah Yuen Teng, ahli Parlimen Menglembu. Dia juga berceramah, berucap. Kemudian itu satu lagi, agaknya tidak banyak orang tahu, ialah dari PPP, SP Sinavasagan, dengan adiknya SV Sinavasagan. Dia berkebun di Ipoh, tetapi ceramah-ceramahnya dipatuhi. Itu sebab tuan-tuan lihat dalam peristiwa 13 Mei ada orang-orang India yang terlibat. Mereka ini sebenarnya bukan orang DAP, dia orang-orang PPP. Jadi punca segala puncanya ialah kerajaan negeri Selangor tak dapat membentuk kerajaan kerana 50-50. Jadi pada tanggapan pembangkang, dia punya masalah. Kegarahan itu datang dari tumbangnya kerajaan perikatan di Pulau Pinang. Parti Perikatan di bawah pimpinan Wang Pao Ning kalah di Pulau Pinang. Diambil alih oleh Parti Kerajaan. Dari semangat kekalahan perikatan di Pulau Pinang itu, yang mana gerakan majoriti bersama DAP, kegairahan itu datang ke Kuala Lumpur. Mereka mahukan Selangor ini. Memang kalau kita lihat dari segi keadaan memang tegang. Kerajaan Selangor tak boleh ditubuhkan kerana tak cukup majoriti masa itu. Keputusan awalnya menunjukkan perikatan kalah di Selangor. Kemudian menjadi 50-50. Kemudian itu menjadi tambahan kepada pembangkang yang mereka mengatakan bahawa mereka berhak untuk bertanding, memerintah Selangor. Di sinilah yang bermulanya perjalanan perarakan kemenangan itu. Di kawasan-kawasan majoriti Cina, Bukit Bintang, Petaling Strait, Jinjang, Kepong, kelompok-kelompok DAP ini berarak, dan mereka terbabas sampai ke Kampung Baru, khasnya di depan rumah Datuk Harun, majoriti Melayu. Jadi mereka menjerit-jerit di rumah Menteri Besar itu pada petang 11 hari bulan. Kemudian mereka cuba sambung pada 12 hari bulan. Yang 12 hari bulan itulah yang menjadi kemuncak kepada kemarahan orang Melayu. Kerana dengan berapa billboard dan tulisan-tulisan dengan jerit pekik yang berbau perkauman, menyebabkan orang Melayu, khasnya penjawat-penjawat awam di Kuala Lumpur ini, merasa marah dan berkumpul di rumah Datuk Harun pada jam 5 petang.
Saya sampai pukul 4 petang. Orang tak ada. Kerana itu waktu hari kerja. Di dalam demonstrasi di rumah Datuk Harun itu, Datuk Harun tak balik lagi sampai ke 6. Mereka berkumpul. Memang diakui ada di kalangan mereka pakai baju macam keperlawanan Melayu, siap dengan senjatanya, kerisnya, parang itu. Saya nampak ada. Saya tidak nafikan. Hanya orang datang memberikan ucapan. Ucapannya tak ada apa-apa. Biasa sebagai seorang pemimpin negeri normal, dan menjelaskan bahawa kerana ucapan tak pakai pembesar suara ni, maka timbul tenggelam. Mereka tak dengar secara jelas bahawa Datuk Harun mengatakan setelah menghadap Sultan Selangor bahawa beliau akan angkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Tetapi orang yang datang semua dah jadi histeria. Hilang pertimbangan. Jerit, pekik, Allahu Akbar, hidup Melayu, maki sana, maki sini. Bercampur aduk jerit pekik itu. Jadi yang saya ingat masa itu, Datuk Ahmad Razali, pengapi dia Khairuddin Mukmin. Masa itu dia pemuda UMNO, kata orang saya. Jadi Ahmad Razali lah yang bercakap, kerana kawasan itu kawasan pilihan rayanya Kampung Baru. Jadi dia yang berucap, dan saya masih lagi terdengar ucapan dia. Untuk orang Melayu melawan. Jadi kerana kata provokasi Allahyarham Ahmad Razali, yang kemudiannya Tan Sri Datuk Sri Ahmad Razali, yang nasionalis, ya, dia seorang nasionalis. Saya kenal dia secara peribadi, dia seorang nasionalis. Maka orang yang di dalam rumah Datuk Harun itu adalah dalam 1002, hendak berarak ke Kuala Lumpur, sama seperti dilakukan oleh perakan-perakan oleh Parti Pembangkang itu, DAP, Gerakan, PPP itu. Mereka nak berarak macam itu saja, menjerit-jerit atau sebagainya. Yang berbeza, diorang berarak berjalan kaki. Jadi apabila keluar daripada rumah Datuk Harun itu, sudah pun berlaku pergaduhan dan kematian yang pertama, kebakaran yang rumah Datuk Harun itu sendiri. Kalau mereka yang ada umur, mereka yang pernah datang ke rumah Datuk Harun pada petang 13 Mei, mungkin tahu bagaimana kejadian yang sebenar. Bagaimana rintikan yang menyebabkan pergaduhan itu berlaku. Dari kes langgar sedikit dia, kereta Mercedes tu, mereka menjadi histeria, membunuh orang dalam kereta itu, keluar dan terus menikam dia mati. Kebetulan orang tu orang Cina. Maka dengan itu mereka keluar daripada rumah Datuk, simpang Jalan Hill, sekarang Jalan Abdullah, dibagi dua. Satu menghala ke Masjid Kampung Baru untuk ke Jalan Hill, ke Cameron Road, satu ke Jalan Tengku Rahman. Itu tuan-tuan tengok gambar. Banyak kebakaran berlaku di kampung Ujung Pasir tu, depan bangunan Mak Syah Sepuan sekarang. Yang kemudian tanah itu dijual kepada UDA dan ada komplek depan UDA. Itulah bangunan yang dibakar oleh orang Melayu yang berasal dari Kampung Baru. Jadi masa itu, untuk makluman tuan-tuan, di hadapan Harrison and Crossfield, Jalan Ampang tu, yang sekarang apa dipanggil, tempat air pancu Bukit Nanas itu, di situlah bas Sriwijaya parking. Masa tu lah ada Sentul, bas Sriwijaya parking di situ. Yang tuan-tuan tengok dalam video yang saya keluarkan, yang dikeluarkan tu, ada gambar Sriwijaya kena bakar.
Jadi di situlah berlakunya pergaduhan juga apabila kumpulan-kumpulan daripada Cameron bertembung di kawasan itu. Kemudian menurun sampai ke Melaka Strait. Itu yang tuan-tuan tengok bas warna merah itu berlaku di Melaka Strait, depan sebelah bangunan Bank Putra, tapak Bank Putra sekarang. Jadi berlakulah pembunuhan di Kuala Lumpur. Pembunuhan Kuala Lumpur di mana antara pukul 7 malam hingga pukul 10 malam keadaan Kuala Lumpur sudah tidak terkawal. Anggota polis tidak mencukupi. Saya lari ke balai polis High Street. Sekarang dah dirobohkan, iaitu dipanggil APK Kuala Lumpur, iaitu sebarang pejabat trafik. Di bilik gerakan itulah kami orang bertahan kerana serangan-serangan sudah bermula sampai kepada Petaling Strait. Kedua pihak, dari segi semangat Melayu, saya megahlah anak Melayu berani sampai ke depan Sultan Strait. Tuan-tuan tengok satu video tu, gambar berselerak semua tu, ialah di Petaling Strait atau di depan Sultan Strait. Dulu tahun 69 ada pertumpahan keretapi di depan itu. Jadi apa yang nak saya jelaskan kepada tuan-tuan yang tidak merasai peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei ini banyak hikmah dia. Antara hikmah terbesarnya ialah kita orang Melayu, iaitu terbentuknya dasar ekonomi baru, membina masyarakat semula Melayu. Tengku kemudiannya letak jawatan diselesaikan oleh Tun Razak. Orang yang mendapat hikmah daripada peristiwa 13 Mei dari segi politiknya ialah Dr. Mahathir sendiri. Jika Dr. Mahathir tidak menulis surat terbuka menghentam Tengku, dia is nothing, tak ada dalam senarai politik. Tetapi kerana keberanian dia menulis surat terbuka mengkritik Tengku, kerana peristiwa 13 Mei ini, maka orang Melayu anggap dia sebagai hero, sebagai seorang pejuang. Itulah hikmahnya, itulah manfaatnya, itulah peristiwa hitam itu. Faedahnya didapati oleh Dr. Mahathir. Dia menjadi Perdana Menteri dan popular dan menjadi Perdana Menteri kali kedua. Bagi orang Melayu pula, apa yang berlaku bahawa selepas peristiwa 13 Mei, kerajaan di bawah pimpinan pimpinan Tun Razak memperuntukkan banyak wang untuk kepentingan Melayu. Wujudlah ITM, Institut Teknologi Mara, mobiliti pendidikan yang besar, yang mana benda ini tidak pernah berlaku sebelum berlakunya peristiwa 13 Mei. Malangnya, idea Tun Razak tak berkepanjangan. Dia meninggal tahun 76. Kemudian diambil oleh Tun Hussein dan disambung oleh Dr. Mahathir, kemudian berubah polisi. Wahal kalau kita konsisten dengan dasar ekonomi baru yang dihadiahkan oleh Tun Razak, antara kecapaiannya yang paling terbaik sekali ialah dapat merampas harta-harta ataupun aset milik British. Kerana dasar ekonomi lah kita dapat merampas Guthrie, dapat Sanderby, dapat Harrison and Crosfield. Tetapi tak tahu ke mana syarikat-syarikat ini. Sebilangan besar syarikat ini dulu milik British. Dasar ekonomi baru dengan idea Tun Razak dapat mengembalikan balik syarikat-syarikat pelaburan British ini yang diuruskan oleh rakyat Malaysia yang kemudian diserapkan di bawah Permohonan Nasional Berhad. Soalnya,
Adakah orang Melayu yang duduk di Guthrie, di Sanderby, di Harrison and Cresfield, di beberapa syarikat lain milik British dulu, faham bahawa apa tujuannya untuk dirampas syarikat-syarikat milik British itu? Mereka tidak akan faham. Mereka tidak akan tahu. Kerana mereka tahu, kerana kepandaian mereka, mereka boleh jadi chairman Sanderby, CEO Sanderby, boleh jadi CEO Guthrie, boleh memiliki Guthrie, tapi mereka tak tahu apakah punca dan sebabnya kita menguasai Guthrie. Begitu juga MMC. Dan kemudiannya wujudnya perbadanan awam yang besar, yang banyak untuk membantu orang Melayu dengan maju ikannya, dengan maju ternaknya, kemudian ditutup, dengan lembaga ikannya, dengan FECRA-nya, dan berbagai-bagai lagi agensi yang dibentuk selepas peristiwa 13 Mei. UDA, falsafah UDA dulu, kalau mengikut almarhum Tan Sri Yusuf Hitam, abang kepada Tan Sri Musa Hitam, idea UDA ini, Urban Development Authority ini, ialah untuk menguasai, memiliki tanah yang cukup tempoh. Kalau tanah itu 60 tahun, UDA akan ambil. Kalau tanah itu 99 tahun, tanah itu akan UDA itu akan ambil. Maknanya dalam pusingan lebih kurang 50 tahun, seluruh tanah dalam Kuala Lumpur ini dapat dikuasai. Tetapi apa yang berlaku? UDA dia dah jual, prinsipnya dah lagi. Ini orang macam saya memanglah menyakitkan, kan? Sebagai contoh, megahlah kita tengok di tapak penjara dulu tu dibangunkan bangunan-bangunan besar, indah, tersergam, commercial complex, the mall, macam-macam. Tapi Melayu ada di situ. Jangan yang di situ, yang di Bukit Udang, di Bukit Bintang, di tapak Uda yang asal, yang bersempadan dengan Sungai Wang pun Melayu tak dapat faedah apa-apa. Ini yang banyak orang tak faham. Banyak orang tak sedar. Dari itu tuan-tuan, dah tiba masanya. Peristiwa 13 Mei jangan dihitamkan. Kita positifkan peristiwa 13 Mei. Gunakan dia sebagai hari solidariti, perpaduan nasional. Kembali balik ke peristiwa 13 Mei ini bukan tujuan untuk bermusuhan, tapi kita bersatu untuk membina negara ini. Dengan bertolak ansur, orang-orang bukan Melayu sudah bersetuju pada 51 tahun dulu asas dasar ekonomi baru untuk perpaduan. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, menyusun semula masyarakat tanpa pengenalan kaum. Tetapi selepas 50 tahun kita masih gagal lagi untuk melaksanakan perkara-perkara yang demikian. Jadi itu, sebagai orang yang melihat dengan saksi mata peristiwa 13 Mei, dan telah melalui prosesnya selama 51 tahun, kerajaan patut memanggil cerdik pandai untuk mengkaji semula peristiwa 13 Mei ini. Dari segi positifnya untuk kepentingan negara. Bukan menjadikan peristiwa 13 Mei sebagai titik hitam, menggerunkan, menyalahkan. Tidak. Tidak. Jangan. Tidak ada kaitan langsung apa-apa yang berlaku pada peristiwa 13 Mei dulu kerana rakyat yang terbiar, masyarakat yang tertindas, tetapi kerana politik. Rakyat, sama ada dia Melayu atau Cina atau India di Kuala Lumpur tahun 69, ialah berjuang untuk adil. Mereka diberikan hak mereka sebagai rakyat yang sewajarnya. Cina mahu dia diingat sebagai bukan satu bangsa pendatang. India yang dilihat sebagai satu kelas yang rendah ditingkatkan.
Itu hasratnya di sebalik berlakunya peristiwa 13 Mei. Bukan seperti yang kita lihat peristiwa 13 Mei ini sebagai titik tolak untuk kepentingan politik. Janganlah sekali. Generasi 13 Mei hari ini berusia 51 tahun. Masih lagi kita tidak berubah. Walaupun sudah berubah, sudah melalui proses 50 tahun. Marilah kita duduk dalam meja yang bulat, berunding sama-sama, mengiktiraf peristiwa 13 Mei ini sebagai hari baik untuk negara. Mereka yang terkorban, terbunuh, adalah orang yang berkorban untuk kepentingan negara, dan kita yang ada